istilah syariat dan hakikat ini walaupun betul, tapi itulah tadi ya, dalam sejarah umat Islam ada orang yang salah faham sehingga mereka ni tersimpang hingga menimbulkan tadi agama kebatinan. Dan agama kebatinan ni terus berpengaruh. Mereka ni tak ada pergi masjid, tak ada pergi surau, tak puasa, dan kita tak tahu. Memang mereka ni tak pergi masjid. Orang yang pergi masjid macam ni orang yang duduk dalam syariat, kata mereka. Orang duduk dalam hakikat itu semuanya senang. Seperti orang duduk dalam rumah tinggal makan minum saja. Kita ini di luar rumah, terpaksa bekerja, terpaksa beribadat, membanting tulang. Sebenarnya ini adalah satu kesalahan. Kemudian tentang hakikat syariat dan hakikat ini, memang ada juga ya, disebabkan tadi ya, boleh membawa kepada salah faham, menimbulkan agama kebatinan. Maka ada ulama, terutamanya bukan ulama tasawuf lah, ulama fiqh ya, ada ulama yang mengatakan Islam ni semuanya syariat, tak ada hakikat. Semuanya syariat, tidak ada hakikat. Misalnya tuan-tuan, dalam abad ke-10 semasa hidupnya Imam Syaiuti. Imam Syaiuti ini dia meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. Dia seorang hafiz bidang hadis. Ya. Sebenarnya Imam Syaiuti dia seorang ahli tasawuf. Dia belajar dan beramal ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu tasawuf daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Maghribi As-Sadzali. Dia mendengar masa dia hidup kata-kata setengah ulama. Dia kata mana ada hakikat, semuanya syariat. Islam ni semuanya syariat, hakikat tidak ada. Kerana ada hakikat inilah maka orang sudah terseleweng, pakai hakikat saja, tak pakai syariat. Lalu Imam Syaiuti dia bangun untuk menjelaskan perkara sebenar. Dia tulis sebuah kitab yang diberi title Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, memperteguh, menegaskan semula wujudnya hakikat yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau memang ada syariat, ada hakikat. Antara alasannya dalam Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan syariat tentang syariat dan hakikat, dan hadis-hadis Nabi pun ada. Itu Imam Syaiuti ya. Imam Syaiuti oleh kerana beliau seorang ahli hadis, maka kita ini sangat berharga. Sehingga beliau kata kalaulah dalam Islam ni tak ada hakikat, maka akulah orang yang mula-mula bangun mengatakan begitu. Kerana aku seorang yang mahir di bidang hadis. Tapi apa yang aku tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan kepada ayat-ayat Quran, memang Islam itu ada syariatnya, ada hakikatnya. Sebelum puasa itu pun tak salah saya bacakan tentang apa itu sembahyang yang khusyuk ya. Aqimis solah li dzikri. Aqimis solah li dzikri. Dirikanlah sembahyang. Sembahyang itu zahir. Ingat Allah itu batin. Ya. Pada zahir sembahyang itu rukun qauli, rukun fi'li. Pada batin hakikat sembahyang itu ialah li dzikri, ingat Allah Subhanahu wa taala. Lagipun senang saya tuan-tuan, kita ada akal, ada anggota yang zahir dan ada hati. Tentulah perkara-perkara yang berkait dengan hati ini hakikat.
Ini yang batin. Berkait dengan akal, fikiran, dengan tubuh kita, ini yang zahir. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, dia minta supaya Allah sampaikan kepada hakikat yang mana Allah telah sampaikan pada syariat. Kan di dalam Quran Allah ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan macam mana dia hidupkan yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim alaihissalam munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah bertanya dengan firman-Nya, ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan ya Allah, aku beriman. Jadi Nabi Ibrahim pada masa itu dari segi syariat dia dah beriman, dia sudah percaya bahawa Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Tapi dia minta Allah tunjukkan macam mana Allah menghidupkan orang yang mati supaya dapatlah ilmunya pada syariat tadi meningkat kepada hakikat. Walakin lihat ma'inna qalbi. Akan tapi Allah supaya kalau engkau tunjukkan dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Jadi di peringkat syariat hati kita tak akan mencapai mutmainnah. Bila Allah sampaikan kepada hakikat, barulah hati kita akan jadi mutmainnah. Sebab itulah Imam Syaiuti tadi menyebutkan ta'yidul haqiqatil aliyah, memperkasa, memperteguh, memperjelaskan wujudnya hakikat yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dah tahu dari segi syariat bahawa Allah berkuasa menghidupkan orang mati, menghidupkan apa saja yang mati, boleh hidupkan semula. Itu dari segi syariat. Tapi Nabi Ibrahim mau meningkatkan kepercayaannya tadi daripada syariat kepada hakikat atau dari akal ke dalam hati. Jadi apabila Nabi Ibrahim ditunjukkan macam mana burung-burung yang dah dibunuh dia hidup semula, maka itu berarti Nabi Ibrahim dikurniakan oleh Allah sampai disampaikan oleh Allah kepada hakikat. Atau dengan kata lain tuan-tuan, syariat ni pada akal, hakikat itu dalam hati. Senang saja tuan-tuan kalau kita nak tengok hakikat syariat ni. Bila kita selalu sebut Allahu Akbar, itu kan syariat Allah Maha Agung. Macam mana hati kita ni? Itu di lidah kita, dalam fikiran kita. Apa makna Allah Akbar? Allah Maha Agung. Dari segi syariatnya pada akal. Macam mana dalam hati kita? Macam mana keagungan Allah dalam hati kita? Kan mestinya ada. Kalau kita sebut ya Allahu Akbar di lidah, pada akal kita percaya Allah Maha Agung, itu Allah yang teragung. Tapi dalam hati kosong, syariatnya ada, hakikatnya tak ada. Sebab itulah khalaj kita tahu halal ni dia hukum bunuh. Antara sebabnya seorang Bilal, seorang muadzin dia bang Allahu Akbar. Sepatutnya yang dengar, sadaqtah, betul engkau wahai
muadzin, engkau sebut tu betul, Allah Maha Agung, Allah Akbar, patutnya sadaqta. Tapi halat bila dengar bang Allah Akbar, dia kata kadzabta, bohong kau. Pada masa itu ada ulama yang dengar, tangkaplah dia. Sebab apa? Dia dah tak percaya Allah Agung, Allah Akbar, seolah-olah engkau bohong, kadzabta. Jadi orang yang mendengar, ulama yang mendengar itu dapat kesimpulan ini Khalas dah tak percaya Allah itu Akbar, sebab dia kata kadzabta. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Khalas bercakap kadzabta tu dalam hati muadzin, dalam hati Bilal tu yang lain banyak perkara-perkara yang lebih besar daripada Allah di lidah saja. Maknanya dari segi syariat disebut Akbar, Allah Maha Agung, tapi dalam hati macam-macam yang lebih besar daripada Allah. Sebab itulah Khalat kata kadzabta, engkau bohong, lidahmu saja sebut Akbar, Allahu Akbar, tapi dalam hatimu penuh perkara-perkara lain lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini namakan Allahu Akbar pada Bilal tadi itu syariatnya, tapi hakikatnya tak ada. Hakikatnya tak ada. Sebab itulah syariat dan hakikat itu ada. Sebab itulah hikmah tadi Ibnu Athaillah antara lain mengajak kita supaya kita dapat meningkatkan kepahaman kita daripada syariat kepada hakikat, daripada iyyaka na'budu kepada wa iyyaka nasta'in. Tak boleh ditinggal. Bila sampai wa iyyaka nasta'in, tak boleh tinggal iyyaka na'budu. Dua-dua itu mesti ada. Kesimpulannya, kita perlulah meningkatkan ilmu kita, kepahaman kita sampai ke tingkat yang sebaik-baiknya. Kerana meningkatkan ilmu itu berarti kita berusaha meningkatkan amal kita supaya kita menjadi orang mukmin yang terbaik. Antara orang mukmin yang terbaik ialah golongan muhsin. Maknanya orang yang sampai di ketingkat tadi, tingkat hakikat tadi ialah golongan muhsin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Golongan muhsinin inilah golongan orang-orang yang sampai ke derajat ihsan yang Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak merasa lagi seolah-olah melihatnya, anda akan merasa bahawa Allah memantau diri anda. Orang yang sampai ke derajat ihsan inilah yang akan merasakan semua ibadatnya kurnia Allah, lalu mereka bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.